SPRM didesak mulakan siasatan pendedahan rasuah seks lipat Esko Kerajaan Negeri Melaka berkait dengan projek kerajaan. Hari ini saya bagi pihak warga Negeri Melaka iaitu NGO SAMM Solidariti Anak Muda Malaysia Melaka tampil ke SPRM membuat laporan dan mendesak SPRM bertindak segera untuk memulakan siasatan. Untuk makluman semua, bermula 25 April 2023 di media sosial Facebook, akaun bernama Zahrin Muhammad Yassin iaitu di facebook.amir.malaya.796 dan juga Cikgu Bat Original di Facebook/Cikgu Bat Original telah membuat naik banyak maklumat berupa bukti gambar, cetakan skrin telefon dan video yang mengaitkan Esko Kanan Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri iaitu dikabarkan Datuk Rais Yen dengan skandal rasuah seks. Dari bukti-bukti yang dimuat menunjukkan Esko terbabit mempunyai hubungan dengan seorang perempuan yang menawarkan khidmat seks bagi mendapat bayaran, di mana Esko itu dikehendaki membayar sehingga RM15,000 sebulan kerana khidmat seks yang diberikan. Ini jelas boleh disabitkan kesalahan yang boleh dituduh mengikut Seksyen 372-1-F Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara hingga tempoh 15 tahun, sebatan dan denda. Manakala lelaki terbabit, boleh disabit kesalahan Seksyen 372-B Kanun Keseksaan yang boleh dihukum penjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau denda atau dengan kedua-duanya. Selain itu, waktu itu juga boleh didakwa serentak di Mahkamah Syariah Melaka Seksyen 75 di mana boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 24 bulan atau kedua-duanya sekali. Namun, dalam pendedahan itu jelas wujud elemen rasuah yang sangat besar di mana perempuan itu telah pun memberikan khidmat seks bagi tujuan mendapatkan projek untuk uncle-nya dan watak yang dikatakan Exco Kerajaan Negeri itu berjanji memberi projek demi mendapatkan layanan seks. Ini jelas menyalahi meminta/menerima rasuah mengikut Seksyen 16 dan 17-A Akta SPRM 2009 di mana Exco itu menerima rasuah seks dengan menawarkan projek di mana wanita itu telah memberikan rasuah demi mendapatkan projek. 2. Memberi suapan mengikut Seksyen 17-B Akta SPRM 2009, wanita itu telah pun memberikan suapan iaitu rasuah seks. Dan ketiga, salah guna kuasa Seksyen 23 Akta SPRM 2009 di mana Esko terbabit menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah yakni layanan seks dengan menawarkan projek kepada pihak perempuan itu. Rakyat hari ini dalam keadaan sangat tertekan dengan kos kehidupan di mana kerajaan dilihat seperti gagal atau tidak kisah dengan keseksaan kehidupan rakyat. Pendedahan ini umpama mencurah garam ke luka rakyat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia didesak membuka kertas siasatan dan disarankan SPRM memanggil 2 watak yang membuat pendedahan ini. SPRM harus segera menyiasat kedua-dua watak, perempuan dan juga Exco Kerajaan Negeri maksudkan. Kenyataan Ketua Menteri Melaka Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdul Rauf bin Yusof yang disiarkan beberapa media semalam turut sangat mengecewakan apabila dia menyebut dia tidak mahu menafikan yakni peduli perkara itu terjadi atau tidak, namun dia menyifatkan ia sebagai fitnah yang boleh dikenakan kepada sesiapa saja. Maka timbul persoalan, adakah kerajaan Melaka hari ini tidak kisah mengenai integriti termasuk wujudnya rasuah seks tetapi akan terus membela dan melindungi pelaku? Semua sangat jelas dan jika SPRM pun gagal bertindak maka sesuatu sangat tidak kena sedang berlaku. Bersama laporan saya telah dilampirkan beberapa dokumen sokongan dari pendedahan tersebut yang turut boleh diakses seperti di dalam lampiran yang telah diberi kepada media. Di sini saya nyatakan bahawa laporan ini telah pun dibuat
Dan kita pun telah berkongsi teks ucapan dan juga pembuktian bersama media. Dan ini saya membuktikan bahawa SPRM melalui pegawai yang ditugaskan, iaitu Tuan apa tadi? Tuan Zul Haryani telah menerima kita punya laporan, dan kita berharap semoga SPRM dapat melakukan siasatan, dan kita menaruh kepercayaan yang penuh kepada SPRM dari segi ketulusan dan juga integriti mereka berkhidmat, kerana kita tiada keraguan kepada badan-badan penguatkuasa ataupun badan-badan yang telah lama bertapak di Malaysia ini dari segi tugas mereka masing-masing. Jadi apa banyak dibuat? Kami hanya mewakili melalui report Solidariti Anak Muda Malaysia. Jadi bagi pihak kami hanya membuat report bagi pihak saja. Dan kami tidak mengerti. Tapi dikabarkan ada lagi NGO yang akan membuat laporan ke SPRM dan juga laporan polis, dikabarkan.